Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Nurhazila binti Muhammad Hamid, salah seorang tenaga pengajar kursus LMCM 1093 Bahasa Melayu untuk pelajar Nusantara. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan satu topik iaitu bentuk kata bahasa Melayu. Terlebih dahulu, kita berkenalan secara ringkas tentang topik tersebut. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu tahu apa itu bahasa. Apa yang dimaksudkan dengan bahasa? Bagaimana sifat bahasa dan apakah fungsi bahasa? Mengapa bahasa itu sangat penting dalam kehidupan seharian kita? Dan mengapa bahasa itu diibaratkan sebagai bahasa jiwa bangsa? Baik. Yang pertama, apa yang anda tahu tentang bahasa? Pastilah rata-ratanya secara umumnya akan menjawab bahasa itu untuk komunikasi, untuk berhubung, untuk bertukar idea dan sebagainya. Jadi, jika mengikut Kamus Dewan, bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan, sebagai alat komunikasi dalam lingkungan satu kelompok manusia. Jadi sebagai alat perhubungan, samalah maksudnya yang difahami oleh umum, yang difahami oleh orang ramai sebagai alat komunikasi. Jadi banyak fungsinya komunikasi itu, sama ada bertukar pendapat, memberikan idea ataupun buah fikiran, untuk mendapatkan kata sepakat, okay? Dan banyak lagi tujuan. Jadi apa pula sifat bahasa? Okay, kalau kita lihat di sini banyak sangat fungsi bahasa, ini antaranya. Okay. Bahasa itu mempunyai bunyi, ya pasti. Jika dalam bidang linguistik, bunyi itu tergolong dalam istilahnya ialah fonetik. Bermula dengan, bahasa itu bermula dengan bunyi. Kemudian bahasa itu ada sistem, ya sistem bahasa. Bahasa juga mempunyai bentuk, okay? Dan seterusnya bahasa mempunyai makna. Kemudian yang paling penting, bahasa juga bersifat dinamis ataupun dinamik. Mengapa bahasa itu bersifat dinamik? Mengapa bahasa itu dianggap sebagai dinamis? Ciri ataupun sifat ini sangat penting kepada sesuatu bahasa. Mengapa saya mengatakan begitu? Kerana bahasa yang tidak bersifat dinamis, tidak mustahil suatu hari nanti bahasa itu akan pupus. Mengapa akan pupus? Kerana bahasa itu tidak dapat berada setanding dengan peredaran zaman. Maksudnya apa? Bahasa itu tidak boleh mengungkapkan istilah-istilah mengikut peredaran zaman. Jadi sesuatu bahasa itu sangat penting untuk bersifat dinamik. Okay. Dinamik itu bermaksud sebaliknya lah, bahasa itu tidak bersifat statik. Bahasa yang bersifat statik yang hanya kekal relevan pada satu tempoh waktu tertentu sahaja, lama kelamaan akan pupus kerana bahasa itu tidak dapat mengungkapkan istilah-istilah baharu mengikut peredaran zaman. Seperti yang paling mudah kita lihat, zaman sekarang ini ialah zaman maklumat di hujung jari, zaman gadget, zaman media sosialnya. Semua bentuk berada di hujung jari. Semua bentuk maklumat diperoleh hanya melalui hujung jari sahaja. Jadi sekarang ini ditambah pula dengan wabak maut sekarang ini ataupun pandemik yang melanda dunia. Jadi jika anda lihat, jika anda teliti secara terperinci, banyak istilah-istilah baharu yang muncul ataupun wujud khususnya dalam bahasa Melayu. Kalau kita lihat yang terkini, istilah-istilah yang banyak wujud ialah istilah dalam bidang media sosialnya ataupun teknologi maklumatnya, dan juga istilah-istilah dalam bidang perubatan. Maksudnya bahasa Melayu itu mampu mengungkapkan istilah-istilah semasa yang relevan dengan perkembangan zaman. Itulah yang dinamakan sebagai bahasa itu bersifat dinamis. Kemudian bahasa juga bersifat
sejagat. Mengapa bahasa itu bersifat sejagat? Kerana dalam dunia ini tidak ada salah pun jika mana-mana individu yang ingin menguasai mana-mana bahasa di dunia ini. Maksudnya bukanlah bahasa Melayu ini untuk orang bahasa Melayu Malaysia untuk orang Malaysia saja. Orang dari negara lain tidak boleh menguasai ataupun tidak boleh mempelajarinya, tidak. Jadi boleh saja, sebab itu adalah nilai tambah kepada seseorang individu ataupun kepada seseorang pelajar yang boleh menguasai lebih daripada satu bahasa, khususnya selain bahasa ibunda individu tersebut. Jadi satu kelebihan sebenarnya. Dan bahasa itu juga bersifat komunikatif. Itu antara ciri-ciri bahasa. Kalau anda lihat ciri sifat yang pertama iaitu mempunyai bunyi, sistem, bentuk dan juga makna, itu ialah memang kategori khas, memang dibincangkan secara lebih lanjut, secara terperinci dalam bidang linguistik. Kita ada bidang fonetik, fonologi, kita ada bidang sintaksis dan juga selanjutnya semantik, iaitu makna. Okay. Bahasa yang mempunyai sistem itu kita akan kaji dalam bidang sintaksis kalau dalam bidang linguistiknya. Okay. Jadi sekarang untuk pembelajaran bahasa Melayu sebagai untuk pelajaran Nusantara ini, kita yang paling asas kita ambil, paling asas. Jadi tadi kita pun juga sudah bincangkan fungsi bahasa itu pastinya untuk berkomunikasi, bercakap, berhubung, itulah sebagai alat perhubungan utama. Jadi kalau kita katakan, adakah komunikasi itu boleh berlaku tanpa bahasa? Apa jawapan anda? Adakah bahasa itu sebagai alat utama dalam komunikasi? Adakah betul? Adakah komunikasi itu boleh berjalan ataupun boleh berlaku tanpa bahasa? Ya, komunikasi itu masih boleh berlaku tanpa bahasa. Dengan cara yang bagaimana? Okey, mengapa? Okey, komunikasi itu boleh berlaku sama ada dengan menggunakan bahasa ataupun tidak. Kerana bahasa itu ada yang bersifat verbal dan juga komunikasi itu boleh, maafkan saya, komunikasi itu boleh berlaku dalam dua bentuk, sama ada secara verbal ataupun bukan verbal. Kalau yang verbal itu maksudnya kita menggunakan bahasa. Yang bukan verbal tu maksudnya kita menggunakan apa? Contohnya, jika bahasa isyarat kita menggunakan tubuh badan kita lah, gerak-geri badan kita. Itu bahasa isyarat contohnya. Kemudian kalau komunikasi bukan verbal juga, kalau kita melihat wajah seseorang itu juga boleh memberikan makna. Pandangan contohnya, riak wajah, riak muka. Kemudian mimik muka, itu semua memberikan gambaran makna. Jadi di situ sebenarnya komunikasi juga boleh berlaku. Baik. Seterusnya, kita pergi kepada, tajuk ini berkaitan kata ataupun perkataan. Kita kena kenal dulu apa itu perkataan. Apakah definisi perkataan? Perkataan ialah bentuk kata yang terkecil dan boleh berdiri sendiri serta mempunyai makna. Saya lampirkan contoh di sini. Contohnya ialah buku, buah-buahan, telunjuk, tertikus, rajin dan banyak lagi contoh. Jadi bahasa itu anda perlu tahu bentuk terkecil, boleh berdiri sendiri dan ada makna. Itu kata kuncinya. Baik. Untuk topik ini juga kita akan pergi lanjut ataupun kita akan membahaskan 5 perkara tersebut, iaitu konsep-konsep yang berkaitan dengan unit perkataan. Kelima-lima konsep ini sangat berkait rapat dengan perkataan ataupun kata. Yang pertama kita akan lihat tata bahasa, kemudian kita akan melihat konsep morfologi, yang ketiga kita akan melihat yang lebih terperinci kepada konsep bentuk kata, kemudian bagaimana kata itu dibentuk dan seterusnya bagaimana kata-kata ini digolongkan. Ada berapa golongan kata dalam bahasa Melayu. Yang pertama kita lihat konsep tata bahasa. Tata bahasa ialah bidang yang mengkaji aspek perkataan dan ayat sesuatu bahasa. Tata bahasa ataupun juga sistem bahasa.
Okay. Bidang tata bahasa ini terbagi kepada dua. Saya ada sebutkan tadi pada peringkat awalnya kita ada dua bidang di sini, iaitu morfologi dan juga sintaksis. Morfologi akan mengkaji tentang perkataan, manakala sintaksis pula akan mengkaji tentang ayat. Itu dua bidang linguistik yang mengkaji aspek perkataan dan juga ayat. Konsep yang kedua iaitu konsep morfologi. Apa itu morfologi? Bidang yang mengkaji kata. Okey. Morfologi ialah bidang yang mengkaji perkataan dari dua sudut. Apa dia? Iaitu sudut yang pertama mengkaji bentuk kata dan juga proses pembentukan kata. Manakala yang kedua ialah mengkaji dari sudut golongan kata. Jadi kalau anda lihat rajah di sini, morfologi ni ada dua sudut pengkajiannya atau penelitiannya, iaitu yang pertama tentang bentuk kata dan juga proses pembentukan kata, bagaimana kata itu terbentuk, dan yang kedua setelah kata itu terbentuk, kata tersebut akan tergolong dalam kategori yang mana. Jadi secara umumnya dalam bahasa Melayu terdapat 4 golongan kata utama, iaitu kata nama KN, kata kerja KK, kata adjektif KA dan juga kata tugas. Kata tugas ini sangat banyak pecahannya. Antaranya termasuklah kata sendi nama. Baik, yang ketiga, konsep yang ketiga iaitu bentuk kata. Bentuk kata ialah binaan sesuatu perkataan. Bagaimana kata itu terbentuk. Dalam bahasa Melayu terdapat 4 bentuk kata. Apa dia? Iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan juga kata ganda. Jadi setiap daripada bentuk kata tersebut ada proses pembentukannya. Bagaimana kata tunggal itu terbentuk, bagaimana kata terbitan itu terbentuk, begitu juga dengan kata majmuk dan juga kata ganda. Seterusnya, proses yang keempat yang ada berkaitan dengan unit perkataan ialah proses pembentukan kata, iaitu cara sesuatu perkataan itu terbentuk. Dalam bahasa Melayu terdapat 3 proses pembentukan kata. Apa dia? Iaitu kata itu boleh terbentuk melalui proses pengimbuhan ataupun melalui proses pemajmukan ataupun melalui proses penggandaan. Jadi setiap daripada proses tersebut ada pecahannya. Kita akan lihat lebih terperinci pada pertemuan berikutnya. Baik, yang kelima, proses yang kelima yang terlibat dalam unit yang terlibat ataupun yang berkait rapat dengan unit perkataan ialah golongan kata. Apa itu golongan kata? Golongan kata ataupun kumpulan perkataan yang terdiri daripada jenis perkataan yang sama. Contohnya, makan, pakai, jalan, berjalan. Contohnya itu ialah tergolong dalam kategori kata kerja. Kata nama contohnya sekolah, universiti, UKM itu tergolong dalam kategori kata nama. Jadi dalam bahasa Melayu ini terdapat 4 golongan kata. Seperti saya nyatakan sebelum ini, iaitu kata nama KN, kata kerja KK, kata adjektif KA dan juga kata tugas. Saya rasa itu sahaja untuk pengenalan sebelum kita berjumpa semula untuk tajuk seterusnya, iaitu bentuk kata dalam bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.